Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Siti Rafidah dalam video ini untuk mata pelajaran akhlak. Untuk pelajaran yang seterusnya bagi mata pelajaran akhlak. Untuk pelajaran yang sebelum ini kita telah masuk tajuk adab pergaulan dan terdapat 5 unit dalam adab pergaulan, dan pada video sebelum ini Ustazah sudah menerangkan tajuk berkenaan dengan pergaulan bersama ibu bapa, unit pertama, dan unit yang kedua itu pergaulan bersama guru. Untuk video kali ini Ustazah akan menerangkan untuk 3 lagi unit, iaitu unit yang ketiga, pergaulan bersama orang alim. Kita tengok dulu apa itu pergaulan bersama orang alim ya. Orang-orang alim ini ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama yang lebih tinggi berbanding kita dan lebih tinggi berbanding Ustazah. Mereka lebih faham mengenai agama Islam dan mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh agama kita kerana telah berjaya melakukan ibadah lebih daripada orang yang biasa lah. Ya, ini dikenali sebagai orang-orang alim. Alim-alim ulama, mufti kerajaan, imam dan sebagainya. Mereka ini dikategorikan sebagai orang alim. Apa itu adab pergaulan bersama dengan orang-orang alim ini ya? Kita apabila berhadapan, apabila ingin berbual dan sebagainya, ada adab yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah memberi salam apabila bertemu ya. Apabila bertemu dengan orang alim, tidak kisahlah terserempak ataupun kita terjumpa, sekurang-kurangnya berikanlah salam ya. Kalau kita tak nak berbual lama pun. Kalau nampak imam surau ni awak kenal ya, lalu-lalu dekat sekitar kawasan rumah tu terjumpa dengan imam surau, bagi salam ya. Itu menunjukkan tata tertib kita sebagai umat Islam, menunjukkan sikap kita sebagai seorang murid yang baik, budak yang baik. Kita gambarkan personality yang baik. Yang kedua, bercakap dengan bahasa yang sopan. Bercakaplah dengan bahasa yang baik ya. Jangan cakap menggunakan bahasa ataupun nada percakapan yang tinggi dan tak sesuai dengan orang alim ya. Jangan menggunakan bahasa yang tidak betul lah. Jangan kita nak berbahasa kau aku pula dengan orang alim kan. Kau aku ni lebih sesuai digunakan bersama rakan. Tak sesuai digunakan bersama dengan orang yang alim ya, lagi-lagi orang yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga, sentiasa merendahkan diri. Kita ni faham kita tak adalah pandai mana, jadi kita memerlukan pengetahuan dan ilmu agama yang lebih lagi daripada mereka, golongan orang alim ini. Jadi pastikan kita tidak melampaui batas dalam percakapan dan tidak merendah-rendahkan orang yang sedang kita ajak bercakap. Kita letakkan keadaan kita seperti orang yang tak tahu dan ingin belajar dengan lebih baik, dengan lebih banyak lagi mengenai ilmu agama. Yang keempat, manis muka apabila bercakap dengan mereka. Apabila bercakap dengan orang-orang alim ni, tunjukkan ekspresi muka, tunjukkan muka yang kita ni seronok mendengar, kita ni seronok berbual dengan mereka. Jangan tunjukkan muka seperti jelingan mata, mulut moncong dan sebagainya. Itu menunjukkan kita tak selesa dengan mereka, dan itu salah satu petunjuk yang menunjukkan kita tanpa kita sedari kita kurang ajar dengan mereka. Jangan buat macam tu ya. Yang kelima, sentiasa mendengar nasihat mereka. InsyaAllah mana perkara, mana nasihat yang baik-baik itu wajiblah kita dengar. Jangan kita tak dengar ya. Kita dengar dan kita ikut, sebab mereka ni orang yang baik-baik dari sisi Allah SWT. Mereka memberikan nasihat yang baik-baik, jadi kita perlulah ikut nasihat dan saranan mereka. Yang seterusnya, yang keenam, sentiasa bersangka baik terhadap mereka. Bersangka baik terhadap mereka. Jangan kita berburuk sangka, maksudnya menyangkakan perkara-perkara yang bukan terhadap mereka ya. Jangan cakap jangan kita bersangka, contoh orang alim tu menasihat kita untuk solat sunat, tapi kita kata kat belakang dia pun tak sembahyang sunat, suruh aku sembahyang sunat. Jangan cakap macam tu ya, berdosa. Jadi kita kena bersangka baik. Bila mereka menasihati kita untuk solat sunat tu, kita sangkakanlah yang bahawasanya dia dah mengerjakan amal ibadah yang lebih banyak daripada kita. Dan yang terakhir ialah digalakkan menziarahi mereka. Kalau kita nak
kita tahu diri kita, kapasiti pengetahuan agama kita kurang, kita kena ada inisiatif, kita kena ada orang kata kekuatan dan kemahuan untuk belajar agama dengan lebih banyak lagi, dengan lebih mendalam. Jadi digalakkan untuk pergi ke rumah dan belajar ilmu agama daripada mereka. Tapi nak menziarahi, nak belajar pun kenalah pada waktu yang tepat. Jangan main serang pada waktu mereka tak ada, mereka tak boleh nak mengajar kita paksa-paksa. Jangan macam tu ya. Itu bukanlah adab pergaulan bersama orang alim. Kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 47. Fadilah beradab dengan orang alim. Yang pertama, mendapat rahmat daripada Allah. Kedua, dihormati masyarakat. Ketiga, berkat ilmu yang diberi. Yang keempat, memperoleh keberkatan hidup. Yang kelima, mendapat ilmu dan nasihat. Dan yang keenam, berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Ya, bila kita beradab dengan orang alim, insya-Allah kita dapat rahmat daripada Allah dan kita juga dihormati oleh masyarakat. Ya. Kita mendapat image yang baik pada pandangan masyarakat, dan apa ilmu yang telah diberikan oleh orang alim kepada kita, insya-Allah ilmu tersebut berkat dan kita mudah ikut, kita akan mudah mengaplikasikan ilmu tersebut dan memperoleh keberkatan hidup dan juga mendapat ilmu dan nasihat untuk kehidupan yang lebih baik, berjaya hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Apa pula akibat tidak beradab dengan orang alim ya? Ada dalam 5 akibat. Yang pertama ialah hidup tidak mendapat keberkatan. Yang kedua, dimurkai Allah dan Rasul. Ketiga, tidak disukai masyarakat. Yang keempat, tidak disukai keluarga dan rakan. Dan yang kelima, bersifat sombong dan angkuh. Yang akibat tak beradab dengan orang alim, hidup kita tak dapat berkat lah. Sebab orang alim ni, seperti saya dah beritahu sebelum ni, orang-orang yang mengetahui agama, memahami ilmu agama Islam dengan lebih banyak, dengan lebih mendalam daripada kita. Jadi mereka ni orang-orang yang dekat dengan Allah. Sekiranya kita menyakitkan hati orang-orang alim ini, kita sama sekali telah menjemput kemurkaan Allah dan Rasul kepada kita. Bukan itu saja, masyarakat juga tak akan suka dengan kita, sebab masyarakat amat menyanjungi, amat menyayangi, amat menghormati orang-orang alim ini. Dan keluarga kita sendiri, rakan atau kawan kita sendiri pun tak respect dengan kita. Sebab apa? Kita ni bersifat sombong dan angkuh, melebihi orang lain. Sekarang dah habis untuk unit 3. Kita tengok pula unit yang keempat. Unit yang keempat iaitu pergaulan bersama rakan. Ya, ada adab ya ketika bersama dengan rakan-rakan. Walaupun kawan tu adalah kawan baik kita, kawan yang rapat dengan kita, orang yang kita selesa, tapi tak semestinya kita tidak boleh menjaga, tak boleh menghormati mereka ya. Kita masih lagi perlu menjaga adab-adab kita dengan dia. Okay, antara adab-adab tersebut ialah yang pertama, menziarahi rakan ketika sakit. Apabila kita dengar berita kawan kita tak datang sekolah sebab dia tak sihat, dia sakit yang tak adalah teruk, tapi boleh kita lawat, pergilah ke rumah dia, tengok keadaan dia macam mana, tanya keadaan kesihatan dia, bawakan dia makanan yang dia suka, yang baik untuk kesihatan dia. Tak ada salah. Itu tandanya kita sayang dengan kawan kita, kita take care, kita ambil berat pasal dia. Yang seterusnya, memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Sahabatku kan, sahabatku, nampak kawan dia ni romantik lah, panggil kawan dia sahabatku. Panggillah kawan dengan nama yang baik-baik, jangan panggil nama yang bukan-bukan. Panggil hey beruang, jangan panggil macam tu lah ya. Panggillah nama dia, nama dia Afiq, panggil dia hey Afiq. Janganlah panggil nama dia bukan-bukan ya. Nama-nama yang tak sedap didengar, pakcik ke atuk ke, jangan panggil macam tu. Kesian kawan tu, sama muda dengan awak lagi. Yang ketiga ialah bertanya khabar diri rakan dan keluarganya. Kalau jumpa dengan kawan-kawan yang dah lama tak jumpa ni, kita ni dah lama tak pergi sekolah, mesti banyak cerita kawan-kawan kita ni, macam-macam ragam ada dekat rumah, pergi mana-mana pun ada cerita. Jadi bila kita dah masuk sekolah nanti, jumpa dengan kawan-kawan, tanya khabar, sihat tak, macam mana family, macam mana cuti kita, apa yang kita buat dekat rumah dan sebagainya. Itu caranya kita berkawan ya, dan bertanya khabar dengan kawan. Janganlah cemuh pula kawan ya. Kalau kawan tak datang sekolah tu, kita pergi lawat dia ya. Yang seterusnya, mengucap tahniah atas kejayaannya. Bila kita dah masuk, kita semua ni nanti kena jawab exam, jawab periksa.
bila jawab periksa mesti ada yang lulus, mesti ada yang gagal. Pada yang lulus, pada yang cemerlang, kita ucapkan tahniah atas kejayaan dia. Jangan nak cemburu-cemburu bagai. Dia dapat keputusan yang baik disebabkan atau usaha dia sendiri. Kalau kawan yang tak lulus, kawan yang gagal dalam peperiksaan, kita jangan cemuh dia, kita jangan ejek dia, tapi kita bagilah kata-kata semangat kepada dia supaya dia boleh bangkit, nanti dia boleh lulus pada ujian yang seterusnya. Yang seterusnya ialah memberi salam ketika berpisah. Kalau pada balik sekolah tu, bye, esok jumpa lagi ya, bye bye, assalamualaikum Afiq, cakap macam tu. Bagi salam, jangan tak bagi salam. Sebab apa? Kita bagi salam, dalam salam tu mengandungi doa untuk kesejahteraan kawan kita. Kalau kita sayang dengan dia, kita bagilah salam pada dia banyak-banyak. InsyaAllah kawan kita sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Sekarang tengok muka surat 50. Muka surat 50 ialah fadilah beradab dengan rakan. Terdapat 6 fadilah. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Kedua, melahirkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, dihormati rakan. Keempat, mendapat rakan yang ramai. Kelima, mudah mendapat pertolongan. Dan yang keenam, mendapat doa rakan. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Betul, kalau kita beradab dengan kawan-kawan yang lama pun kita beradab dengan dia, insya-Allah silaturahim antara kita akan sentiasa berkekalan, malahan lebih rapat lagi. Yang kedua, melahirkan rasa kasih sayang. Bila kita dah kenal ramai dengan kawan kita, kita hormat dia, kita sayang dengan dia, insya-Allah dia pun akan sayang balik dengan kita. Dia pun tak, kalau kita tak ada tu, dia rasa tak seronok, dia rasa resah, dia rasa tak gembira. Bila dia ada, bila kawan kita ada, kita akan rasa gembira. Itu namanya kita ada rasa sayang dengan dia, kita ada rasa kasih sayang dengan dia. Yang seterusnya, dihormati rakan. Kawan yang beradab ni adalah kawan yang mendapat hormat dan respect yang tinggi daripada kawan dia, sampai dia boleh bagi tabik, spring. Tak adalah macam tu sekali tapi sekurang-kurangnya kawan dia disegani lah, rasa hormat, tak berani nak buat macam-macam, tak berani nak buat bukan-bukan dengan kawan dia. Yang seterusnya, mendapat rakan yang ramai. Orang yang beradab ni, orang yang bersopan santun ni, insya-Allah kawannya memang ramai. Sebab apa? Semua orang suka dengan dia. Sebab tengok sikap dia yang baik, cakap dia pun cakap benda yang baik-baik, tak kutuk orang, puji orang. InsyaAllah memang ramai kawan dia. Jadi nak dapat kawan yang ramai adalah dengan cara jadi orang yang baik, jadi orang yang pentingkan hubungan dengan orang lain. Jangan kutuk-kutuk, mengutuk, semua tak boleh. Seterusnya, mudah mendapat pertolongan. Bila kita beradab dengan kawan pun suka dengan kita, baik dengan kita. Kita bila nak minta tolong dengan dia, waktu kita susah, memang senang je kita nak dapat pertolongan dia. Dia pun tak akan berkira dengan kita, tak ada rasa macam tak nak tolong ke apa ke, takkan ada rasa macam tu. Sebab dia tahu kita kawan dia akan cuba sehabis yang baik untuk menolong kita, membantu kita dalam kesusahan. Dan yang terakhir ialah mendapat doa rakan. Sebab tu saya kata, bila berpisah, ucaplah Assalamualaikum, ucapkan salam. Kerana dalam salam itu mengandungi doa kesejahteraan ke atas kawan kita. Kita tengok pula akibat tidak beradab dengan rakan. Akibat tidak beradab dengan rakan ada lima akibat. Yang pertama, dimurkai Allah dan Rasul. Kedua, dibenci oleh rakan. Ketiga, hidup tidak tenteram. Keempat, putus silaturahim. Dan yang terakhir, dibenci oleh keluarga dan masyarakat. Yang pertama, dimurkai Allah dan Rasul. Kalau kita jadi orang yang tak baik, bukan saja rakan benci kita, Allah dan Rasul juga murka pada kita sebab kita tak menjadi orang yang baik. Allah menyarankan kita, Allah menyuruh kita menjadi orang yang baik, membuat perkara yang baik-baik, bukan buat jahat. Jadi bila kita buat jahat, siapa saja yang suka, betul tak? Yang ketiga, hidup tidak tenteram. Bila kita semua orang dah tak suka kita, hidup kita pun kucak-kacir. Ada je perkara-perkara yang tak seronok akan terjadi kepada kita. Kita pun terasa tak gembira, tak ada siapa nak kawan dengan kita, tak ada siapa yang sayang dengan kita. Nak jadi macam tu. Kalau tak nak jadi macam tu, kita kena beradab dengan rakan. Dan seterusnya, putus silaturahim. Bila kita dah buat kawan kita macam tu, tak beradab, kita minta tolong, dia tak nak tolong, siapa je yang suka kan? Akhirnya hubungan persahabatan itu terputus begitu sahaja. Terputus di tengah jalan. Kita naklah sampai jadi macam tu sekali ya. Dan yang kelima, dibenci oleh keluarga dan masyarakat. Kebiasaannya orang yang tak beradab dengan rakan ni, orang ni pun dia tak beradab lah dengan keluarga dan masyarakat sekeliling dia. Jadi secara automatiknya akan dibenci. Jadi tak nak orang benci dengan kita, kita kenalah buat baik. Jangan buat yang jahat-jahat, buat yang baik-baik saja.
Sekarang kita masuk pula unit yang terakhir dalam pelajaran ini, adab pergaulan, iaitu unit yang kelima, pergaulan bersama orang dewasa. Ini amat penting lah untuk kanak-kanak dalam muka surat 52. Orang dewasa ni siapa je orang dewasa? Orang dewasa boleh jadi mak ayah, boleh jadi cikgu, boleh jadi abang dan kakak kita yang dah bekerja, boleh jadi pakcik-makcik kita, atuk nenek kita, doktor, siapa lagi sahaja yang awak jumpa yang berumur 18 tahun lebih tua daripada awak, itu semua dikira sebagai orang dewasa. Jadi nak bercakap, nak bergaul dengan mereka ni pun ada adab-adabnya. Mari kita tengok muka surat 52, adab-adab pergaulan bersama orang dewasa. Yang pertama, hormat menghormati. Kita kena hormatlah orang dewasa ya. Kalau orang dewasa sedang bercakap, kita jangan menyampuk, kita dengar saja apa yang mereka cakapkan. Yang kedua, bertolak ansur. Ya, bertolak ansur maksudnya kalau mereka nak minta tolong, kita tolonglah setakat mana yang kita mampu ya. Janganlah kalau disuruh angkat benda yang berat awak tak mampu, kita paksa diri juga cuba bertolak ansur, cakapkan dengan baik, dengan nada yang baik, saya tak larat nak angkat. Cakaplah kau angkatlah sendiri. Dah tak hormat orang dewasa, cakap macam tu pula, bagus sangat tu. Memang kira tak menghormati langsung orang dewasa. Yang ketiga, berlapang dada. Yang keempat, tidak menyakitkan hati mereka. Yang kelima, dengar nasihat mereka. Ya, kalau boleh, orang dewasa ni memang akan banyak bagi nasihat lah kepada kanak-kanak, kerana kanak-kanak merupakan golongan yang perlu dipimpin, golongan yang perlu dibenturkan sikap dan hati mereka. Jadi orang dewasa sehabis yang baik, mereka akan memberi nasihat yang baik-baik untuk kebaikan murid-murid sendiri, kebaikan kanak-kanak sendiri. Jadi dengarlah nasihat yang baik-baik dan jangan sakitkan hati orang dewasa ya. Kita kalau bercakap dengan orang yang besar-besar ni ada adabnya, jangan nampakkan kita seperti murid yang tak beradab. Nanti orang akan salahkan cara didikan mak ayah kita. Tak beradab tu budak ni siapa mak bapak dia. Jangan cakap sampai orang cakap macam tu ya. Yang seterusnya, mengutamakan orang dewasa. Maksudnya bila selalunya dalam kebiasaannya kalau pergi kenduri kalau pergi kenduri tu bagi mak ayah ambil makanan, baru awak ambil makanan. Tu kebiasaannya lah. Yang seterusnya, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan ya. Jangan gunakan bahasa selangor, bahasa yang bukan-bukan ketika bercakap, berbual dengan orang dewasa. Nak panggil pun kena panggil elok-elok. Panggil pakcik, boleh saya minta tolong? Pakcik, tolong aku boleh? Nombor, sedap betul bahasa. Tak sopan dah namanya. Yang seterusnya, sentiasa merendah diri. Kita sebagai kanak-kanak, kita tahu kita memerlukan pertolongan, kita tak pandai sangat lagi, kita pun baru nak berjumpa dengan orang, baru nak bercakap, baru pandai-pandai sikit-sikit nak berkomunikasi dengan orang. Jadi kena sentiasa dalam keadaan rendah diri ya. Jangan belagak pandai, jangan belagak macam pera sangat buat semua benda. Jangan macam tu ya. Yang seterusnya, memanggil nama mereka dengan hormat. Contoh nak panggil nama mereka macam hormat, contoh Pakcik Samad, Makcik Senah. Jangan panggil hey Senah, hey pula tu Senah pula. Nampak sangat kita tak panggil nama mereka dengan hormat ya. Nampak sangat kita kurang ajar. Yang seterusnya, memberi pertolongan. Apabila diminta pertolongan, tolonglah bagi pertolongan. Tapi setakat orang dewasa ni, orang dewasa yang kita kenal lah. Janganlah kita tolong orang dewasa yang kita tak kenal lah. Ini sangat penting ya murid-murid. Kalau ada orang dewasa yang minta pertolongan daripada kita, tapi kita tak kenal orang tu, jangan mudah-mudah sekali kita menolong orang tersebut. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa niat orang tu. Boleh jadi nanti dia nak colek kita, kan dah susah mak ayah kita nanti. Jadi hati-hati ya. Dan yang terakhir ialah memberi pujian dan sanjungan. Orang dewasa ni memang suka dengar pujian, sanjung-sanjungan. Macam yang Syasha selalu buat dekat sekolah. Dia selalu kata, Ustazah ni cantik sangat. Ustazah dengar pun hati berseronok, gembira je, berbunga hati. Contoh macam itulah. Maksudnya kena pandai ambil hati orang dewasa. Bagi pujian. Yang kata, apalah Ustazah ni, hari-hari pakai tudung warna sama. Tak ada warna lain dah. Aduh, kecil hati Ustazah. Dia cakap macam tu Itu antara contoh. Tapi Alhamdulillah murid Ustazah semua baik-baik belaka. Tak ada yang cakap macam tu.
Sekarang kita tengok muka surat 53. Muka surat 53 iaitu fadilah beradab dengan orang dewasa. Iaitu kelebihan beradab. Yang pertama, dikasihi oleh mereka. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan. Yang ketiga, disukai oleh Allah dan Rasul. Keempat, mendapat bimbingan dan nasihat. Kelima, mendapat pujian daripada keluarga dan rakan-rakan. Dan yang keenam, dapat berkongsi pengalaman mereka. InsyaAllah, bila kita beradab dengan orang dewasa, orang tua, kita akan mendapat kasih sayang daripada mereka. Yang kedua, mendapat pertolongan. Ialah kita kanak-kanak ni banyak pertolongan yang kita perlukan daripada orang dewasa. Jadi kalau kita sombong, kita buat perkara yang tak baik dengan mereka, tak ada siapa yang sudi nak hulurkan pertolongan. Kalau macam tu, kita beradab dengan orang tu, Allah pun suka dengan kita, Rasul pun sayang dengan kita, dan kita akan sentiasa mendapat bimbingan dan nasihat daripada orang dewasa. Kenapa? Dia sayang dengan kita ni orang baik, kita beradab, kita jadi budak yang sopan santun, budi pekerti, dan juga mendapat pujian daripada keluarga dan rakan-rakan. Siapa dia tak suka dengan budak yang baik? Sentiasa dapat pujian, sentiasa disayangi, sentiasa disanjungi. Dan yang terakhir, dapat berkongsi pengalaman mereka. Orang tua ni dia suka bercerita, jadi awak kena layankan je lah cerita mereka tu. Dia cerita, ada cerita seronok ada, cerita tak seronok pun ada, dan sebagainya. Seterusnya, muka surat 54, muka surat yang terakhir untuk unit 5 ini, iaitu akibat tidak beradab dengan orang dewasa. Terdapat 6 akibat tidak beradab dengan orang dewasa. Yang pertama, rakan-rakan menjauhkan diri. Kedua, memutuskan silaturahim. Ketiga, susah mendapat pertolongan. Keempat, tidak dihormati oleh orang lain. Dan yang kelima, hidup tidak bahagia. Dan yang keenam, bersifat sombong dan angkuh. Akibatnya, rakan-rakan jauh dari kita. Sebab apa? Kita ni tak hormat orang langsung, ikut kepala kita je. Kita je yang betul, orang lain salah. Kawan-kawan automatik tak suka dengan kita. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Bila kita pun tak beradab, kita jadi kurang ajar dengan orang dewasa. Orang dewasa pun tak suka dengan kita. Dia nak putuskan hubungan kita dengan dia. Contoh, kalau kenal jiran sebelah rumah lah, jiran sebelah rumah ni memang suka bagi kuih. Contoh lah, bagi kuih kan, sebab awak budak kecil, tapi awak pun bagi kuih tak ucap terima kasih. Lepas tu cakap kuih dia tak sedap. Lama-lama dia tak nak dah bagi kuih kat awak dah. Itu namanya dah putuskan silaturahim. Yang ketiga, susah mendapat pertolongan. Bila kita jadi budak yang kurang ajar, budak yang tak sopan santun, tak ada siapa yang sudi nak bagi pertolongan pada kita bila kita susah. Dan yang keempat, tidak dihormati oleh orang lain. Kita pun tak hormat orang, jangan harap orang nak hormat kita. Dan kelima, hidup tidak bahagia. Sebab semua orang dah bermusuh dengan kita, kita pun rasa tak bahagia lah. Tak ada siapa kita nak berkongsi rasa seronok kita, rasa sedih kita, susah kita, senang kita. Tak ada siapa kita nak berkongsi. Sebab apa? Kita kurang ajar dengan orang. Jadi jangan buat macam tu ya. Saya yakin murid-murid saya semua dah baik-baik. Dan terakhir, bersifat sombong dan angkuh. Bila awak dah mula tak beradab dengan orang, cakap perkara yang tak baik dengan orang, hina orang, caci orang, herdik orang, kita akan melahirkan satu sifat, iaitu sombong dan angkuh. Awak rasa diri awak je betul, orang lain semua salah. Tak boleh jadi macam tu ya. Kalau jadi macam tu, memang susah kita nak baiki dah sikap yang sebegitu. Nampaknya Alhamdulillah dah berakhir sudah silibus akhlak untuk tahun 1. Pelajaran dah habis dah. Silibus tajuk semua dah settle, dah tak ada tajuk yang Ustazah nak cover lagi. InsyaAllah Ustazah akan mengulang semula tajuk akhlak ini daripada tajuk yang pertama sampailah tajuk yang terakhir ni. Kerana Ustazah yakin ada lagi murid yang kurang memahami tajuk-tajuk yang telah Ustazah ucapkan tadi. Jadi ambil peluang untuk memahami dengan lebih lanjut pada sesi penerangan yang kedua di sekolah kelak. Sampai di situ saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang telah menonton video dan mendengar penjelasan Ustazah daripada tajuk yang pertama hinggalah tajuk yang terakhir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye semua.